Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Baiklah, hari ini kita akan teruskan pelajaran kita. Sebenarnya hari ini kita sambung kepada pelajaran kita yang minggu lepas, iaitu kita masih lagi berada dalam bab yang ke-9 iaitu tajuk haba. Pada minggu lepas, cikgu dah ajar kamu tajuk haba iaitu 9.1 tentang haba dan juga suhu serta bagaimanakah haba mengalir. Jadi pada hari ini kita akan sambung lagi tentang pengaliran haba dan juga keseimbangan derma. Baiklah, sebelum kita masuk kepada yang lebih lanjut, kita imbas kembali apa yang kita telah pelajari dalam kelas yang lepas, iaitu kita telah pelajari 3 kaedah ataupun 3 cara pengaliran haba, iaitu secara kondaksi, perolakan dan juga sinaran. Kondaksi adalah pengaliran haba yang berlaku di dalam pepejal. Okey, contohnya kita tengok kat sini sumber haba kita iaitu daripada api dapur memanaskan cerik kat sini. Okey, cerik ni dipanaskan dan cerik ni adalah pepejal. Jadi haba ni boleh mengalir ke dalam pepejal dengan cara kondaksi. Secara kondaksi ni dia mestilah syaratnya sumber haba mestilah bersentuhan dengan objek. Contohnya seperti cerik ni. Jadi macam mana haba daripada api ni boleh mengalir kepada cerik adalah cerik ni mestilah bersentuhan dengan sumber haba kita iaitu api dapur, dan cara pengaliran haba ini kita kenali sebagai kondaksi. Dan kamu mesti ingat pengaliran haba secara kondaksi berlaku di dalam pepejal. Yang kedua, kita telah pelajari kaedah pengaliran haba yang kedua yang kita sebut sebagai perolakan. Kaedah pengaliran haba secara perolakan berlaku di dalam bendalir. Apakah itu bendalir? Iaitu cecair dan gas ataupun kita kenali sebagai jirim yang boleh mengalir, iaitu cecair dan juga gas. Dalam situasi ini, bahan yang dipanaskan secara perolakan adalah air di dalam cerik ini. Haba daripada sumber haba mengalir di dalam cecair ini secara perolakan, dan kita dapati ada arus perolakan iaitu yang diwakili oleh anak panah berwarna merah dan juga anak panah berwarna biru. Arus perolakan ini dia menunjukkan bahawa jirim-jirim cecair ataupun molekul-molekul cecair itu dipanaskan, iaitu molekul cecair di bahagian bawah akan dipanaskan terlebih dahulu kerana dia berhampiran dengan sumber haba. Setelah molekul-molekul ataupun zarah-zarah ini dipanaskan, dia akan mengembang dan menjadi kurang tumpat. Setelah itu, zarah-zarah ini akan naik ke atas dan zarah-zarah air ataupun molekul-molekul air di bahagian atas ini akan menjadi lebih tumpat, maka akan turun ke bawah. Jadi proses pengaliran naik dan turun ini kita panggil sebagai arus perolakan. Dan proses perolakan ini berlangsung sehinggalah semua bahagian cecair ini berada pada suhu yang sama ataupun menerima jumlah haba yang sama. Kaedah pengaliran haba yang ketiga iaitu sinaran. Baik, kaedah pengaliran haba sinaran ini secara sinaran adalah sangat istimewa kerana dia tidak memerlukan sebarang medium. Tidak seperti kondaksi yang memerlukan medium pepejal, tidak seperti perolakan yang memerlukan medium cecair ataupun gas. Sinaran tidak memerlukan sebarang medium untuk membolehkan haba dialirkan atau haba dipindahkan. Contoh yang kita ambil di sini adalah kalau kita berada di berdekatan dengan proses pemanasan, kita akan merasa bahang haba tersebut. Jadi bagaimana haba daripada proses pemanasan ini sampai kepada kita adalah dengan cara ataupun melalui kaedah sinaran.
Jadi itu adalah 3 kaedah pengaliran haba yang kita telah pelajari dalam kelas yang lepas, iaitu secara kondaksi dalam pepejal dan bersilau bersentuhan dengan sumber haba, secara perolakan di dalam benda alir iaitu cecair dan gas dan akan mewujudkan arus perolakan. Dan yang ketiga adalah sinaran, yang mana sinaran ini tidak memerlukan sebarang medium untuk membolehkan haba mengalir. Jadi hari ini kelas kita akan lihat contoh pengaliran haba secara kondaksi, perolakan dan juga sinaran di dalam fenomena-fenomena alam yang berlaku di sekeliling kita. Yang pertama adalah pengaliran, kita akan lihat pengaliran haba dalam fenomena alam. Yang pertama kita akan lihat bagaimana haba daripada matahari boleh sampai kepada kita yang berada di bumi. Tenaga haba dari matahari dipindahkan ke bumi melalui sinaran. Salah satu cara pengaliran haba yang kita telah pelajari. Jadi haba dari matahari ini dipindahkan ke bumi melalui sinaran. Kenapa hanya melalui kaedah sinaran? Kerana cara pengaliran ini iaitu sinaran, haba dapat merambat. Merambat dekat sini maksudnya mengalirlah ataupun berpindah menerusi ruang kosong ataupun dikenali sebagai vacuum. Kenapa kelas? Sebab sinaran ni dia tidak memerlukan sebarang medium. Maksudnya kalau tak ada pepejal, tak ada cecair, tidak ada gas, haba masih boleh dipindahkan. Jadi samalah dalam situasi ini, haba daripada matahari yang berada jauh daripada bumi di angkasa lepas, antara matahari dengan bumi itu tidak ada sebarang medium yang kita kenali sebagai ruang kosong ataupun vacuum. Jadi bila tidak ada sebarang medium, maka haba tidak boleh dipindahkan secara perolakan ataupun secara kondaksi. Oleh itu, haba dipindahkan secara sinaran. Sebab hanya melalui kaedah ataupun cara pengaliran haba secara sinaran sahaja dapat memindahkan haba menerusi ruang kosong ataupun vacuum. Tenaga yang dipancarkan dari matahari menembusi lapisan atmosfera lalu diserap oleh tanah dan juga air. Jadi kita perlukan tenaga haba daripada matahari lah untuk pemanasan. Selepas itu pemanasan bumi juga, pemanasan bumi oleh matahari boleh menyebabkan perubahan iklim dan fenomena alam seperti bayu laut, bayu darat, ribut dan sebagainya. Jadi pemanasan bumi oleh matahari ini adalah sangat penting, bukan sahaja untuk pengeringan baju dan sebagainya, tapi pemanasan haba ini daripada matahari boleh menyebabkan fenomena-fenomena alam yang memberi manfaat kepada kita seperti bayu laut dan juga bayu darat. Kita lihat sekarang apakah yang dimaksudkan dengan bayu laut. Cikgu nak tegaskan kepada kamu maksud bayu supaya bila kamu tahu maksud bayu ni, kamu akan senang nak ingat macam mana proses bayu laut berlaku. Baiklah, bayu dekat sini kamu mesti ingat yang bermaksud angin sejuk. Okey, bayu bermaksud angin sejuk. Jadi kalau bayu laut bermaksud angin sejuk dari laut. Okey, cikgu ulang. Bayu laut bermaksud angin sejuk dari laut. Okey, kenapa kamu kena faham tu? Nanti kita akan lihat macam mana proses bayu laut ini berlaku. Pembentukan bayu darat dan bayu laut merupakan contoh semula jadi bagi proses perolakan. Sebab itulah kamu boleh lihat dalam rajah ini, dia tunjukkan ada udara yang turun dan juga udara yang naik ke atas, dan proses ini berlaku dalam bentuk arus perolakan. Kita lihat sekarang bayu laut. Pada waktu siang, ingat bayu laut pada waktu siang. Ingat ada matahari ni. Okey, bayu laut pada waktu siang. Matahari memanaskan darat lebih cepat berbanding dengan laut.
Sebab itulah cikgu letak matahari ni di bahagian darat. So kita ada dua kawasan, kawasan darat dan juga kawasan laut di sini. Matahari pada waktu siang akan panaskan darat dengan lebih cepat berbanding dengan laut. Udara panas di darat mengembang menjadi kurang tumpat dan naik ke atas kerana lebih ringan. Okey, kat sini ada udara dekat darat, tapi matahari ni pada waktu siang dia akan panaskan darat dengan lebih cepat. Oleh itu, udara panas di darat ini akan naik ke atas. Kita dah belajar dalam proses perolakan, udara panas ataupun cecair yang panas, air panas akan naik ke atas sebab dia dah menjadi kembang dan dia menjadi kurang tumpat. Oleh itu, dia akan naik ke atas. Udara sejuk, tengok udara sejuk yang lebih tumpat. Udara sejuk tu dekat mana? Dekat bahagian atas ni. Okey, tadi udara panas dekat bahagian darat ni kan, dekat bahagian bawah ni dia akan jadi cepat panas. Jadi dia akan naik ke atas. Udara sejuk yang di bahagian atas akan turun ke bawah. Kenapa dia turun ke bawah? Sebab dia menjadi lebih tumpat. Okey, udara sejuk ni akan turun ke bawah. Dan sebab apa dia turun ke bawah? Sebab dia menjadi lebih tumpat. Dia akan turun ke bawah, bergerak dari permukaan laut untuk menggantikan udara panas di darat dan menghasilkan bayu laut. Okey, kita ulang sekali lagi. Pada waktu siang, ada matahari ni. Pada waktu siang, matahari memanaskan darat dengan lebih cepat berbanding dengan laut. Jadi udara di kawasan darat akan menjadi lebih panas. Bila dia jadi lebih panas, dia akan mengembang dan naik ke atas. Kenapa dia naik ke atas? Sebab dia menjadi kurang tumpat. Oleh itu, bila dia naik ke atas, udara di bahagian atas yang lebih sejuk akan menjadi lebih tumpat dan turun ke bawah. So, udara sejuk dari bawah ni, dari permukaan laut, akan menggantikan udara panas di darat dan menghasilkan bayu laut. Sebab itulah cikgu kata bayu laut ni udara sejuk dari laut. Sebab kita tengok udara sejuk ni yang turun dari atas ke bawah dari laut akan bergerak ke darat. Bayu laut bermaksud udara sejuk dari laut. Jadi kamu ingatlah, kalau bayu laut udara sejuk dari laut bermaksud dekat laut ni udara sejuk. Dekat darat udara panas. Jadi di darat udara panas ini akan naik ke atas sebab dia menjadi kurang tumpat. Jadi bila dia naik ke atas, udara sejuk yang dekat atas ni akan turun dan bergerak dari permukaan laut ke darat. So kita panggillah dia bayu laut sebab udara sejuk ataupun angin sejuk dari laut. Seterusnya kita lihat pula bayu darat. Okey, bayu darat sama juga bayu maksudnya udara sejuk ataupun angin sejuk. Jadi kalau bayu darat bermaksud udara sejuk dari darat ataupun angin sejuk dari darat. Okey, untuk bayu darat pada waktu malam. Tadi bayu laut pada waktu siang. Sekarang pada waktu malam pula. Bayu darat pada waktu malam. Pada waktu malam, darat menjadi sejuk dengan lebih cepat berbanding dengan laut. Udara di permukaan laut yang lebih panas menjadi kurang tumpat lalu naik ke atas. Okey, pada waktu malam, laut pula yang akan jadi panas. Jadi udara panas di permukaan laut ni akan naik ke atas sebab dia menjadi kurang tumpat. Udara sejuk akan turun ke darat dan bergerak ke laut untuk menghasilkan bayu darat. Jadi kalau kita duduk dekat tepi pantai pada waktu malam, kita akan dapat rasa udara daripada
belakang kita, okey, bertiup ke arah laut sebab adanya bayu darat. Ingat, bayu darat bermaksud udara sejuk daripada darat bergerak ke laut. Kita ulang sekali lagi. Untuk bayu darat pada waktu malam. Pada waktu malam, dekat darat udara menjadi sejuk. Okey, darat menjadi sejuk dengan lebih cepat berbanding dengan laut. Jadi pada waktu malam, kawasan udara di kawasan laut akan menjadi lebih panas berbanding di kawasan darat. Apa berlaku kepada udara panas ni? Udara panas ni akan menjadi kurang tumpat dan naik ke atas. Oleh itu, udara sejuk daripada darat akan bergerak ke laut untuk menggantikan udara panas yang naik ke atas tadi. Maka bila udara sejuk ni bergerak dari darat ke laut, maka terhasillah bayu darat. Jadi ingat, bayu darat, udara sejuk dari darat bertiup ke laut. Okey, kalau kita lihat bayu, kalau kita lihat bayu laut tadi, dia terbalik. Sebenarnya bayu darat dan bayu laut ni dia terbalik sahaja. Jadi kalau kamu nak ingat satu pun dah okey. Jadi kamu terbalikkan sahaja untuk yang satu lagi. Selalunya soalan akan tanya pada bahagian bayu darat dan bayu laut ni adalah kadang-kadang soalan meminta kamu untuk melukis anak panah. Okey, yang menunjukkan arus perolahan dalam kejadian bayu darat dan juga bayu laut. Jadi kamu kena ingatlah, kalau bayu darat pada waktu malam dan di laut akan menjadi lebih panas berbanding di bahagian darat. Okey. Seterusnya kita masuk pula kepada konduktor haba. Cikgu percaya tajuk konduktor haba ni kamu dah pernah diperkenalkan di sekolah rendah kan? Okey, konduktor haba maksudnya adalah bahan yang boleh mengalirkan haba. Ingat, konduktor mengalirkan. Kalau konduktor elektrik, mengalirkan elektrik. Sekarang kita belajar konduktor haba bermaksud bahan yang boleh mengalirkan haba. Maksudnya bahan-bahan ini dia akan membenarkan haba mengalir melaluinya dengan sangat baik. Kita ada 3 contoh di sini. Cikgu ambil yang dalam buku teks sahaja. Sebenarnya kamu boleh cari lagi pelbagai jenis konduktor-konduktor haba yang ada di sekeliling kita. Yang pertama adalah merkuri. Merkuri ni kita jumpai di dalam termometer. Merkuri di dalam termometer dapat mengesan perubahan suhu dengan cepat. Sebab itulah kita gunakan merkuri. Merkuri ni bila dia berada di kawasan ataupun bersentuhan dengan objek yang panas, dia akan mengembang. Oleh itu dia akan naik dan kita akan dapat bacaan lah. Yang kedua adalah dasar kuali yang diperbuat daripada logam. Logam juga merupakan konduktor haba yang sangat baik. Kenapa kita nak suruh kuali kita ni diperbuat daripada logam? Supaya haba dapat mengalir ke makanan dengan cepat. Jadi makanan kita akan cepat dimasak. Takkan nak ambil masa lama kan? Tak sempat nak makan. Okey, dan yang ketiga, kita dapat lihat tapak seterika diperbuat daripada logam supaya dapat mengkonduksi haba supaya pakaian dapat digosok dengan cepat. Kalau kita lihat kepada seterika ini, bahagian atas memanglah diperbuat daripada plastik, tetapi tapak dia ni, tapak seterika, okey, tapak seterika dekat sini diperbuat daripada logam. Sebab logam dia dapat mengkonduksikan haba ataupun mengalirkan haba. Jadi kita nak tapak dia tu panas supaya kita boleh iron baju kita. Kita boleh gosok baju kita dengan cepat. Okay, banyak lagi lah konduktor haba di dalam kehidupan kita. Jadi cikgu nak kamu fikirkan, cikgu akan bagi satu tugasan kepada kamu untuk pilih 3 konduktor haba di sekeliling kita yang mana
yang menunjukkan pengaliran haba setiap hari dan kita perlukan haba itu dialirkan supaya kita boleh gunakan peralatan tersebut. Seterusnya kita lihat pula penebat haba. Jadi penebat haba ni adalah berlawanan dengan konduktor haba. Kalau konduktor haba, bahan yang boleh mengalirkan haba. Untuk penebat haba pula adalah bahan yang boleh menghalang pengaliran haba. Jadi penebat haba ni dia tak nak bagi haba tu dialirkan. Itu maksud penebat haba. Contohnya dekat sini adalah kita ada ais cooler ni ataupun tempat kita simpan ais kan. Dinding kotak ais diperbuat daripada gentian kaca ataupun polistrina. Okey, kalau yang ini kita pakai gentian kaca lah. Okey, mengekalkan kesejukan bahan di dalamnya. Jadi bila kita simpan ais ke, lepas tu kita letak ais supaya air tu jadi sejuk kan. Jadi ais dalam ni akan menjadi lambat cair. Kenapa? Sebab kotak ini adalah bersifat penebat haba. Jadi haba dari persekitaran tidak boleh masuk ke dalam untuk cairkan ais di dalam ini. Jadi penebat haba adalah sangat penting untuk memastikan bahan ataupun ais di dalam kotak ini kekal sejuk. Yang kedua pula adalah sarung tangan yang kita gunakan untuk memegang dulang. Contohnya ni lah kan, makcik ni dia masak pai di dalam ketuhar. Jadi of course, dulang ni akan menjadi sangat panas hasil daripada pemanasan di dalam ketuhar. Jadi untuk mengelakkan tangan dia daripada melecur, dia menggunakan sarung tangan untuk memegang dulang ini. Dan yang ketiga, kita boleh lihat kat sini ada banyak sangat peralatan dapur. Okey, semua ni kita gunakan untuk memasak. Mak-mak kita gunakan ni semua untuk mengacau makanan di dalam kuali ataupun di dalam periuk. Jadi semua ni diperbuat daripada kayu. Sebab kayu adalah penebat haba. Jadi bila kita masak, walaupun periuk kita panas, makanan kita panas, tapi bila kita pegang kita punya peralatan dapur ni tak panas. Okey, sebab kayu ni adalah penebat haba. Jadi dia dapat mengelakkan haba daripada mengalir ke tangan ketika memasak. Okey, kita masuk yang terakhir dah. Kita nak tahu sekarang tentang keseimbangan terma. Sebab kita belajar tentang haba, jadi kamu mesti diperkenalkan dengan konsep keseimbangan terma. Senang je konsep keseimbangan terma ini. Syarat yang pertama adalah dua objek mesti berada dalam sentuhan terma. Apa maksud berada dalam sentuhan terma? Kita tengok objek kat sini. Ini objek P dan ini adalah objek Q. Objek P dan objek Q mempunyai suhu yang berbeza, iaitu P pada suhu 100 manakala Q pada suhu 30. Dan P dan Q ni dia bersentuhan, dia melekat antara satu sama lain. Jadi keadaan ini kita kenali sebagai sentuhan terma, iaitu dua objek dia bersentuhan dan kedua-duanya mempunyai suhu yang berbeza. Jadi bila mereka ini bersentuhan, maka tenaga haba antara dua objek itu akan dapat dipindahkan. Tenaga haba dipindahkan dari objek yang bersuhu tinggi ke objek yang bersuhu rendah. Okey, kita lihat haba dari P pergi ke Q. Sebenarnya haba daripada Q pun dipindahkan kepada P, tapi kita tak highlight sangat sebab Q ni haba dia lebih sedikit. Kenapa Q ni lebih sedikit? Macam mana kita tahu? Sebab suhu dia rendah. Kita dah belajar kan? Kalau suhu rendah bermaksud tenaga haba dalam sesuatu objek tu adalah sangat rendah. Kalau objek tu bersuhu tinggi, maka tenaga habanya sangat banyak. Jadi P tenaga haba dia banyak, jadi dia pindahkan. Kita tengok anak panah ni,
Anak panah ini besar berbanding yang ini kan dekat bawah ni. Sebab apa? Sebab haba daripada P ni lebih banyak daripada Q. Jadi banyak haba dipindahkan daripada P kepada Q. Apabila pemindahan haba antara dua objek adalah sifar, objek-objek ini dikatakan berada dalam keseimbangan terma. Okey, apa maksud pemindahan haba adalah sifar? Bermaksud, kita lihat yang dekat sini, bila dah habis ni kan, kita lihat haba daripada P ke Q dan Q kepada P adalah sama. Macam mana kita tahu sama? Kita lihat saiz anak panah ini adalah sama saiz dia. Bermaksud haba daripada P ke Q dan Q ke P adalah sama. Kat sinilah dia maksudkan dengan pemindahan haba antara dua objek adalah sifar. Bila dia dah macam ni dan juga suhu dia sama. Sekarang suhu P dan suhu Q adalah sama. Bermaksud kedua-dua objek ini berada dalam keseimbangan terma. Okey, jadi secara ringkasnya keseimbangan terma ni yang pertama syaratnya mestilah dua objek berada dalam sentuhan terma. Maksudnya dia mesti melekat antara satu sama lain. Bila dia melekat sahaja, haba akan dipindahkan ke objek yang lebih sejuk. Pada awalnya suhu adalah berbeza, satu panas dan satu sejuk. Setelah mencapai keseimbangan terma, suhu kedua-dua objek adalah sama. Okey, itu maksudnya keseimbangan terma. Pertama, dia mesti dulu bersentuhan secara terma. Kemudian suhu dia berbeza. Satu suhu tinggi, satu lagi suhu yang rendah. Selepas beberapa ketika, haba akan dipindahkan. Bila dia bersentuhan je, haba akan dipindahkan. Setelah sekian beberapa ketika, kita akan dapati pemindahan haba adalah sifar dan objek tersebut kedua-duanya mencapai suhu yang tinggi. Setelah mencapai suhu yang tinggi inilah kita katakan P dan Q berada dalam keadaan keseimbangan terma. Okey, sebagai contoh yang sering berlaku dalam kehidupan kita adalah contohnya kita ada air, lepas tu air kita panas. Kita pun masukkan ais ke dalam air tu sebab kita nak sejukkan air tersebut. Bila kamu masukkan ais ke dalam air kamu, maka berlakulah sentuhan terma antara air dan juga ais. Bila berlaku sentuhan terma, maka haba akan dipindahkan daripada air kepada ais. Setelah beberapa ketika, kita akan dapati air kita tadi akan menjadi sejuk sebab telah mencapai keseimbangan terma. Contoh lain yang lebih mudah juga adalah kalau kita kesejukan kan. Kalau kita kesejukan, kita akan gosok tangan kita bersama-sama. Lepas tu kita akan hasilkan haba bila kita gosok tangan kita kan. Kemudian kita letak ke bahagian badan kita yang sejuk. So bila kamu letak, contohnya letak kat pipi kita, lepas tu haba daripada tangan kita akan dipindahkan ke pipi kita dan lama-lama kita akan rasa kepanasan itu. So itulah kita panggil sebagai keseimbangan pemindahan haba dan akhirnya berlakulah keseimbangan terma. Macam mana kita nak tahu dah sudah berada dalam keseimbangan terma? Mestilah pada suhu yang sama. Sebab haba kita tak boleh nak ukur dengan cepat. Jadi kita gunakan suhu. Setelah berada pada suhu yang sama, mempunyai suhu yang sama, kita katakan dua objek itu berada dalam keseimbangan terma. Okey, sekarang kita masuk kepada latihan formatif 9.2. Kita ada 4 soalan di sini. Cikgu nak kamu buat keempat-empat soalan ini. Ambil masa selama 20 minit untuk menjawab keempat-empat soalan. Okey, soalan yang pertama adalah dia tanya tentang cerit elektrik. Heater yang dekat rumah tu, kalau kita perasan, di bahagian bawah cerit elektrik adanya gelong pemanasan.
Kenapa? Soalan ni soalan tanya kenapa gelung pemanasan itu kita letak di bahagian bawah cerik. Soalan yang kedua pula, dia kata ayam dibakar dalam ketuha. Selalunya kita nak panggang ayam tu kan, kita letak ataupun balut dulu ayam tersebut dengan kerajang aluminium ataupun bahasa Inggerisnya aluminium foil. Aluminium foil. Kenapa kita bungkus dulu dengan aluminium foil? Kamu kena fikirkan. Yang ketiga, mengapakah bekas polistirena digunakan untuk menyimpan ais? Ada kan ice box yang warna putih tu? Kenapa kita gunakan bekas tersebut untuk simpan ais? Dan yang keempat, Amirah menggunakan selimut yang tebal. Okey, ni kita pun gunakan ketika tidur semasa cuaca sejuk. Soalan ni ada dua. Kamu kena jawab, iaitu apakah fungsi selimut itu dan terangkan jawapan anda. Kamu kena kaitkan 1, 2, 3, 4. Kaitkan dengan proses pemindahan haba sama ada kondaksi, perolahan ataupun sinaran dan juga kaitkan dengan konduktor dan juga penebat haba. Keempat-empat soalan ini dia nak membincangkan tentang semua itulah. Okey? Tentang semua, tentang penebat haba, tentang konduktor haba dan juga tentang proses pengaliran haba. Okey, ambil masa selama 20 minit ya. Kamu boleh hentikan dulu video ni. Nanti kamu boleh sambung balik untuk kita bincang jawapan. Okey, sekarang kita lihat pula apakah jawapan bagi keempat-empat soalan tadi. Soalan yang pertama dia tanya kenapa gelung pemanas diletakkan di bahagian bawah cerik. Okey, kenapa? Sebab kita nak cepatkan proses pemanasan air melalui proses perolahan. Kita dah belajar tentang proses perolahan di mana air di bahagian bawah akan dipanaskan dahulu. Kemudian air ini akan naik ke atas. Okey, air di bahagian bawah yang dipanaskan oleh gelung pemanas akan naik ke atas, manakala air sejuk akan turun ke bawah untuk dipanaskan oleh gelung pemanas. Jadi proses ini akan berlaku secara berulang-ulang dan akan mempercepatkan proses pemanasan air. Soalan yang kedua, dia tanya kenapa kita balut dulu ayam tadi untuk dipanggang dalam ketuha dengan kerajang aluminium. Jawapannya adalah kerajang aluminium adalah konduktor haba yang baik. Ini membolehkan ayam dimasak dengan cepat. Jadi soalan dua ni mesti kaitkan dengan konduktor haba. Soalan ketiga, dia tanya pula kenapa kita gunakan bekas polistirena untuk simpan ais. Okey, kerana bekas polistirena adalah penebat haba yang baik. Okey, betulkan ya, cikgu ada sedikit salah dekat sini. Bekas polistirena adalah penebat haba yang baik. Ini dapat menghalang haba dari persekitaran sampai ke dalam cube ais. Ini akan melambatkan pencairan cube ais. Jadi nampak tak kat sini, kamu mesti bagi tahu dulu adakah itu penebat haba ataupun konduktor haba. Lepas tu, apa jadi kalau dia konduktor haba? Apa jadi kalau dia penebat haba? Soalan keempat pun sama, kita mesti terangkan kenapa selimut tu berfungsi sebagai apa. Jadi selimut itu berfungsi sebagai penebat haba. Kenapa terangkan? Iaitu bila kita pakai selimut kita, haba badan akan terperangkap dalam selimut dan dapat mengawal suhu badan supaya tidak terlalu sejuk. Sebab itulah kita gunakan selimut. Sebab selimut tu bertindak sebagai penebat haba. So, bila kita selimut, haba daripada badan kita ni akan terperangkap dalam selimut itu. Jadi, sekeliling selimut itu akan menjadi panas. Jadi, haba itu akan memanaskan badan kita. Okey, cikgu harap kamu faham soalan 1, 2, 3 dan 4. Sekiranya terdapat sebarang masalah ataupun soalan lagi, kamu boleh tanya cikgu di grup Telegram kita. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Secara rumusannya, apa yang telah kita pelajari adalah
fenomena alam yang disebabkan oleh sinaran pengaliran haba daripada matahari secara sinaran ke bumi. Kita belajar bayu laut, bayu darat dan juga pemanasan bumi. Untuk bayu laut dan bayu darat, kamu mesti ingat anak panah. Macam mana nak lukis anak panah yang menunjukkan arus perolakan. Lepas tu kita belajar tentang konduktor haba dan juga penebat haba. Konduktor haba adalah bahan yang membenarkan pengaliran haba berlaku, manakala penebat haba bahan yang menghalang haba daripada mengalir. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kelas dan Assalamualaikum.